Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tahun 2. Okey, baiklah. Jadi bersama saya pada hari ini Cikgu Syarul. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai penyakit yang berjangkit. Ada dua jenis penyakit yang perlu kita ketahui dalam tajuk ini. Jadi bolehlah yang ada buku teks, bolehlah buka buku teks muka surat 88. Okey. Buka muka teks muka surat 88. Kita akan lihat tentang penyakit berjangkit. Bersama mencegah. Jadi ada dua penyakit kat sini yang bahaya yang perlu kita ketahui. Okey. Jadi yang pertama ialah penyakit konjungtivitis. Tu dia nak sebut pun payah. Nak sebut pun payah. Dan juga itu dan juga penyakit tangan, kaki dan mulut. Penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, konjungtivitis ni adalah penyakit mata. Penyakit mata. Okey. Yang merah mata, bangun-bangun mata tak boleh buka. Macam tu, bangun-bangun mak saya dah rabun ke. Macam tu. Mata dia tak nampak. Tarik mata banyak. Tarik mata dah banyak. Yang seterusnya penyakit tangan, kaki dan mulut ini biasanya untuk kanak-kanak lah. Kejap lagi kita akan tengok video lah. Okey, saya nak fokus pada pembelajaran hari ini adalah tentang penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, jadi kita perlu menjaga kebersihan diri bagi mencegahnya. Penting jaga kebersihan diri ya. Setengah itu tak jaga kebersihan diri. Ni dah mandi ke belum? Bagus dah mandi. Dah mandi, gosok gigi dan sebagainya. Kita kena jaga kebersihan diri. Okey, baiklah. Kita akan pergi seterusnya. Kita akan lihat penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, kalau tengok dalam buku teks, kita lihat dalam buku teks. Penyakit tangan, kaki dan mulut. Kat sini dia cakap apa? Penyakit tangan, kaki dan mulut berjangkit yang menyerang kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 10 tahun. Awak umur berapa tahun? Betul lah tu. Okey, jadi awak kena berhati-hatilah. Tak bermakna dia tidak boleh berjangkit kepada orang dewasa ataupun umur 10 tahun ke atas. Dia boleh berjangkit juga. Okey, punca penyakit ini disebabkan oleh virus. Kejap lagi kita akan tengok macam mana rupa virus dia. Okey. Okey, tanda-tanda dijangkiti, rasa sakit di mulut, ruam di kaki, tangan dan punggung. Okey, cara penyakit berjangkit, bersentuhan dengan pesakit, terkena air liur daripada batuk pesakit. Okey. Jadi yang kedua ialah konjungtivitis. Saya nak sebut pun payah. Apalah. Okey. Seterusnya ini adalah penyakit mata. Penyakit mata, senang ceritanya lah, penyakit mata. Senang. Okey, sakit mata, radang mata, putih bahagian mata disebabkan juga oleh virus, kuman dan bakteria atau virus. Okey, tanda-tanda penyakit mata sensitif, cahaya mata bergesil, okey, mata terasa gatal, tahi mata berlebihan dan mata merah berair serta pedih. Okey, elakkan bergaul dan bersentuhan dengan pesakit. Okey, jangan guna barangan peribadi pesakit, sentiasa membasuh tangan. Sama je. Kalau kata virus sama macam sekarang ni, COVID-19 pun balik. Kalau kita keluar pun, kita akan membasuh tangan, sanitizer dan sebagainya lah. Jadi benda ni sebenarnya dah lama pun. Kita guna untuk aktiviti yang dulu-dulu pun. Okey, jadi saya akan kongsikan video. Kita akan lihat video. Okey, kita akan sama-sama lihat video. Dalam video ni saya akan ceritakanlah tentang penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, dah sedia? Okey, dah sedia, kita pergi. Okey. Ini adalah HFMD, penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, penyakit tangan, kaki dan mulut. HFMD. Okey, singkatan dia lah dalam bahasa Inggeris. Okey, apakah penyakit tangan, kaki dan mulut ini? Penyakit tangan, kaki dan mulut ini berpunca daripada entovirus. Ini adalah rupa virus yang menyerangnya. Coxsackie, virus A16, virus E71, enterovirus 71. Inilah rupa virus dia. Okey, siapakah yang berisiko terkena? Sesiapa sahaja, tidak kira peringkat umur, boleh terkena.
Kanak-kanak di bawah umur 5 tahun lebih terdedah. Okey, jika terkena, jika terkena, tangan akan keluar cecair seperti inilah. Dia tak gatal. Kadang-kadang dia tak gatal, selalunya dia tak gatal lah. Okey, tapi dia pedih. Okey, tanda-tanda dan gejala. Yang pertamanya demam. Tengok tu, dia demam demam tak baik-baik. Tangan pula. Itu bila kita demam, kita kurang selera makan akibat daripada naiknya bengkak radang ulcer dalam mulut ni. Dia naik merah. Lepas tu tapak tangan kita akan naik merah juga. Okey, bukan tapak tangan sahaja naik ruam, di celah-celah ketiak, di celah-celah peha, di celah-celah kaki, di tapak kaki, di betis dan juga di bahagian mulut. Okey, bila terkena ni, kita dah kurang selera makan, kita akan dehidrasi, kurang air dalam badan. Bila kurang air dalam badan, jadi badan kita lemah. Sebab tu pergi hospital dia akan masukkan air. Okey, ada setengahnya yang mengalami luka di dalam mulut. Awak bayangkan kalau awak luka di dalam mulut, macam mana awak nak makan? Okey, tangan pula akan pecah, naik melepuh. Okey, dia akan keluar cecair-cecair. Dia juga menyebabkan demam dan sesema. Okey, kepada kanak-kanak. Ni bahayalah, demam panas ni adalah bagaimana HFMD ni berjangkit. Macam mana dia berjangkit? Okey, daripada air liur, daripada kontak dengan tangan, sentuhan, selsema ataupun najis. Najis kamu pun berak cirit-birit tu. Okey. Jadi itu adalah antara tanda-tanda dia. Okey, tengok yang ini apabila dia bergaul rapat antara kawan-kawan dia, dia bersentuhan dengan kawan dia, dia boleh berjangkit. Terkena cecair, lepas tu dia berkongsi barang makanan, sudu, garfu, dan berkongsi makanan, cawan dan sebagainya. Berkongsi juga berus gigi. Ada yang berkongsi berus gigi kat rumah tu. Okey. Yang ini apabila dia pegang tombol pintu, lepas tu orang lain pula pegang. Itu tombol pintu lah. Contoh kalau kat sekolah, tanda tangga ke. Okey, sehingga kini tiada lagi vaksin atau ubat untuk penyakit kaki tangan dan mulut. Jadi kita kena sama-sama mencegahnya. Antara cara nak mengawalnya adalah mencuci tangan. Ni adalah 8 langkah mencuci tangan. Dia tunjuk cara laju tu. Tengok. Laju sangat. Okey, jadi jika terkena, kita kena berjumpa dengan doktor secepat mungkin. Okey. Lepas tu jangan kita berkongsi barang-barang peribadi kita seperti teddy bear, anak patung dan sebagainya. Ada yang kongsi anak patung. Okey. Jadi sebabkan dia berjangkit daripada tapak tangan, jangan, apabila kita dah bersentuhan dengan orang yang dijangkiti, kita kena cepat cuci. Okey, rumah atau kawasan yang ada HFMD, dia kena kuarantin. Dia tidak boleh stay dekat rumah tu, dia kena sentiasa cuci. Dia tak boleh ajak tetamu pun datang, dia kena kuarantin. Okey, jadi itu adalah penyakit HFMD yang anda perlu tahu. Hand, foot, mouth disease. Okey, tangan, kat mulut, tangan dan kaki. Okey, kita kembali kepada buku teks. Okey, kita kembali kepada buku teks. Ini adalah yang saya sebut tadi. Penyakit tangan, kaki dan mulut dan penyakit mata boleh dicegah daripada merebak. Dia tak ada ubat, tapi kita boleh baik dengan antibiotik dan juga rawatan daripada doktor lah. Okey, dengan menjaga kebersihan. Okey, elakkan bersentuhan dengan rakan yang sakit. Kita tak boleh nak sentuh. Tambah sekarang kalau sekolah buka pun kita tak boleh nak sentuh. Tapi awak semacam je buka sekolah kan. Peluk kawan lah. Sampai keluar-keluar nak tekak cikgu. Okey, seterusnya ialah makan makanan berkhasiat supaya cepat pulih. Sayur jangan lupa makan. Makan sayur tak? Makan sayur. Bagus. Okey. Seterusnya kita akan lihat tutup mulut semasa batuk atau bersin. Bukan nak bersin, tengok muka kawan, muka kawan macam tu, tak boleh lah. Jadi kita kena tutup mulut semasa bersin, batuk atau bersin. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah elak sentuh muka dengan tangan yang tidak dibasuh. Jangan sentuh muka. Ada yang juga suka gigit kuku. Lepas sentuh sana, sentuh sini, gigit kuku. Tak boleh lah. Lepas itu seterusnya berehat di rumah dan elak bergaul dengan orang lain. Jadi berehat saja kat rumah, tak payah nak keluar berjalan. Okey, seterusnya ialah kerap basuh tangan dengan sabun dan air. Okey, cara basuh tangan tu 8 cara membasuh tangan tu. Kena tahulah. Jadi
Tugasan kamu ialah yang pertama. Okey, yang pertama, dengar baik-baik kamu buat ini. Penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey, apa maksud dia? Maksud penyakit tangan, kaki dan mulut, punca penyakit, tanda-tanda dan juga cara penyakit berjangkit. Buat nota seterusnya penyakit konjaktivitis ni buat nota juga dalam buku tulis. Okey, itu saja. Buat macam ni. Salin dalam buku tulis. Okey, nanti bila dah pandai nanti baru saya akan bagi kuis. Okey, boleh kalau boleh saya berakhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ber-PDPR. Kita jaga kita.